Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Tahniah YB Amiruddin. Kemudian teguran Sultan Selangor dan Sultan Johor tentang politik biadab Perikatan Nasional. Dan Sultan Johor bercerita tentang virus. Serta 5 orang BN nak lompat. Semalam lupa nak cerita. Sorry tuan-tuan. Pengaruh Syiah dalam PAS sebagaimana yang disebut oleh arwah Pak Sub Kilap Tip yang disebut oleh Ustaz Wanji berkenaan dengan virus PAS, virus Syiah ataupun Syiah yang ada di dalam PAS sekarang ini, tuan-tuan. Sebab itu tak pelik kalau kita tengok kenapa dia boleh kafirkan di kita dengan mudah. Syiah ni, tuan-tuan, dengan sahabat pun dia boleh kafirkan. Ini kan pula dengan Iswardi, dengan geng-geng kita ni. So tak ada masalah bagi dia nak kafirkan orang ni, benda kecil bagi dia. Baik, InsyaAllah kita mulakan dengan ucapan tahniah kita, setinggi-tinggi tahniah kita ucapkan kepada YB Amiruddin yang telah dilantik sebagai Menteri Besar Menteri Besar Menteri Besar Negeri Selangor. Okey. Sorry tuan-tuan. Okay. Sebagai Menteri Besar Negeri Selangor dilantik hari ini. Pelantikan dan angkat sumpah pada hari ini. Hari ini ke? Semalam. Hari ini apa? Hari Senin kan? Ya, betul, hari ini. 10 angkat sumpah, Exco Selangor, UMNO dapat 1 wakil. 10 adun Selangor daripada Gabungan Pakatan Harapan BN mengangkat sumpah sebagai Exco Kerajaan Negeri petang tadi. Mengetuai senarai itu ialah Menteri Besar Amiruddin Syahari yang telah mengangkat sumpah Menteri Besar di hadapan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah awal pagi ini. Ahli Exco yang diangkat adalah Eng Han Kinrara, Izam Hashim Panan Indah, Borhan Aman Shah Tanjung Sepat, Eng Silim Skincan, Rizal Ismail Sungai Aitawa, Muhammad Najwan Kota Anggrek, Jamaliah Jamaluddin Bandar Utama, Papa Raidu Veraman Banting, Muhammad Fahmi Ngah Seri Setia Anfal Syahari Taman Templer. Berdasarkan senarai itu, DAP diberikan 4 wakil, PKR 3, Amanah 2 dan UMNO 1. Ia juga menyaksikan lebih separuh daripada senarai kabinet baru. Amiruddin adalah ahli Exco kali pertama, termasuk 3 yang ada adalah adun penggal pertama. Selain Amiruddin, hanya 3 daripada 10 dikekalkan daripada barisan Exco lama, iaitu Eng, Izham dan juga Borhan. Pada pilihan raya lalu, PHBN memenangi 34 kerusi dengan 15 daripadanya disumbangkan oleh DAP, PKR 12, Amanah 5 dan juga UMNO 2. So daripada situ, tuan-tuan, kita dapat saksikan insyaAllah sebagaimana yang saya tunjukkan tadi, bahawa tahniah saya ucapkan kepada Kerajaan Negeri Selangor. Semoga terus mentadbir dengan lebih baik. Kita boleh tunjukkan Selangor sebagai negeri terbaik. Alhamdulillah, memang dah negeri terbaik dah. Tak payah kita nak persoalkan Selangor ni memang dah negeri terbaik dah. Daripada infrastruktur dia, daripada segi air dia, daripada segi bantuan-bantuan dia kepada rakyat sebagainya. Kita kata Selangor yang ditadbir oleh Pakatan Harapan ini sudah adalah negeri yang terbaik, insya-Allah. So bila dia menang beberapa kursi itu normal lah. Dia menang beberapa kursi, kita bagi can lah dia menang beberapa kursi supaya berlaku balance, kita kata orang kata check and balance di dalam negeri tersebut. Kena ada pembangkang. Dia bukan macam dekat negeri Terengganu tak ada pembangkang kan. So bila tak ada pembangkang, jadi orang tak boleh cakap apa lah. Dia boleh buat sesuka hati dia. Boleh buat sesuka hatimu. Terpulang pada dia nak buat apa nanti. So rakyat Terengganu tak payah nak komplain banyak sangat lah. Kalau sekiranya orang-orang tuan-tuan tak boleh buat kerja. At least kat Kelantan pun ada 2, satu daripada Amanah, satu daripada daripada Barisan Nasional. Dan seperti mana saya sebut semalam, 2 ahli Dewan Undangan Negeri daripada Amanah Kota Lama dan juga Barisan Nasional Galas ini akan menyaman Menteri Besar Kelantan sekiranya dia tidak meminta maaf dalam tempoh 7 hari. Baik tuan-tuan. Seterusnya kita menyatakan ada 2 pesanan daripada Sultan Selangor dan juga Sultan Johor berkenaan dengan tuan-tuan, kebiadaban Perikatan Nasional, terutama dalam masuk ke negeri orang lepas tu menghina sesuka hati Sultan Selangor. Dia kata, so ucapan Sultan Selangor dalam titah baginda hari ini mengingatkan
beliau ucapkan, baginda ucapkan, Sultan Selangor jangan ingat sudah popular boleh pelekeh sesiapa saja. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah hari ini menggesa semua ahli politik berhenti daripada amalan mencaci dan sebarang tindakan yang boleh mencecaskan harmonian masyarakat. Kecuali dekat TikTok ni lah teruskan maki. Dapat pahala, alhamdulillah. Gift tak dapat pahala. Sebaliknya, titah baginda, tumpuan perlu diberikan kepada usaha memajukan kehidupan rakyat dan memakmurkan negara. Menurut Sultan Sharafuddin, tindakan ahli politik yang menggunakan kata-kata kesat lagi biadab menunjukkan ketika ini perasaan hormat mereka kepada institusi diraja semakin terhakis dan akhirnya dilantik jadi menteri besar, tuan-tuan. Sikap biadab mereka ini telah melangkaui batas-batas dan nilai kepribadian orang Islam dan Melayu yang sering dipelihara. Ingatlah, jangan kerana kita menyangka bahawa kita ni cukup popular di kalangan rakyat sehingga bertindak mempelekehkan sesiapa yang tidak sehaluan dengan fahaman politik masing-masing. Malah sanggup pula hadir ke negeri Selangor dengan melemparkan cacian melampaui batas. Kemana hilangnya budi bahasa. Ini bukan budaya kita, khususnya orang Melayu, untuk menghina sesiapa pun, khususnya di khalayak ramai. Tapi orang kat sini ramai bukan orang Selangor kan? Jadi dia orang tak kisahlah titah Sultan Selangor kan. Sultan Sharafuddin bertitah demikian pada majlis menganggap sumpah jawatan Menteri Besar Selangor dan anggota Exco Kerajaan di Shah Alam Kelang hari ini. Dalam masa yang sama, kita dengar ucapan Sultan Johor berkenaan dengan isu yang lebih kurang sama. Ucapan Sultan Johor isu yang lebih kurang sama. InsyaAllah kita dengarkan. Saudara sekalian, ingin saya ingatkan mengenai satu penyakit yang sedang datang ke Johor akibat sejenis virus yang amat berbahaya. Virus ini telah lebih teruk daripada Zika kerana tiada penawarnya. Jika penyakit serang jantung boleh bawa ke kematian serta-merta, virus ini akan membuat pesakitnya sengsara sepanjang hayat. Virus yang saya maksudkan adalah virus perpecahan. Virus ini datang daripada parti politik baru dan ahli-ahlinya menjadi penyebarnya. Virus ini sangat berbahaya kerana ianya sukar diubati. Apabila masyarakat telah dijangkiti virus ini, maka musnahlah kehidupan rakyat dan kemakmuran negara. Oleh itu, saya berharap rakyat saya menjauhkan diri daripada virus ini. Gunakan akal, fikiran dan jangan sampai menyesal kemudian hari. Pembawa virus ini akan mengentam kerajaan setiap hari dan menghasut rakyat supaya membenci pemimpin, tetapi kebaikan yang dibuat kerajaan semuanya mereka buat tak nampak. Apabila agenda atau hasrat mereka tidak tercapai, mereka akan biarkan masyarakat hidup dalam keadaan yang menderita. Saya bercakap sebagai orang tua atau seorang bapa yang cintakan perpaduan dan mahu rakyat saya hidup dengan aman dan damai. Saya tidak mahu melihat rakyat saya berpecah. Saya benci pada individu tertentu. Mereka mempunyai agenda tersendiri, menghasut rakyat untuk bergaduh sesama sendiri. Apabila perpecahan berlaku, kehidupan rakyat akan menjadi susah. Dan pada waktu itu, janganlah toleh kepada saya.
So virus yang disebutkan itu, virus yang disebutkan oleh Sultan Johor dan juga sebagaimana titah Sultan Selangor tadi itu, yang disebut sebagai mereka yang menghentam kerajaan setiap hari dan tidak mengindahkan tentang kebaikan yang kerajaan buatkan. Dan mereka ni tuan-tuan berusaha setiap hari untuk memastikan ketidakstabilan negara kita. Mereka akan cuba merosakkan negara kita. Mereka akan cuba tebuk atap. Sebab itu kalau kita tengok Syahir punya model ekonomi tempoh hari, dia menyebut bumbungnya adalah kestabilan nasional. Kestabilan nasional. Kenapa dia kata bumbung itu kestabilan nasional? Sebab dia tahu nak tebuk, kena tebuk ikut daripada atap. Ini yang berlaku kepada PAS. Mereka yang telah menebuk daripada atap kepada Bersatu, yang menebuk daripada atap atas tujuan apa? Untuk merosakkan negara kita, untuk merosakkan kestabilan negara kita. Tuan-tuan, saya nak cerita, bila Barisan Nasional ditawarkan untuk membentuk kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan, dan bila Pakatan Harapan ditawarkan untuk membentuk kerajaan bersama dengan Barisan Nasional, bukan tawaran membentuk kerajaan dicadangkan oleh Barisan Nasional atau dicadangkan oleh Pakatan Harapan, bukan. Cadangan itu datang daripada Yang di-Pertuan Agong atas titah baginda. Apakah yang dikatakan oleh kedua-dua parti ini? Kedua-duanya mengatakan, daulat tuanku, sembah patik harap diampun. Apa yang tuanku titahkan, maka itulah yang patik akan turuti dan patuhi. Walaupun Barisan Nasional mengatakan mereka tidak akan membentuk kerajaan dengan Pakatan Harapan, tetapi kerana mereka memahami bahawa keperluan membentuk kerajaan setelah habis pilihan raya, demi menghadapi 5 tahun lagi untuk nak negara maju, untuk nak menyelesaikan masalah rakyat, maka mereka sanggup menurunkan ego mereka dan bersama dengan kerajaan yang satu masa dahulu, tak lama lah, dalam 2-3 bulan sebelum itu, mereka lawan, mereka tentang dalam pilihan raya. Kerana mereka sedar, dah habis dah boxing tu. Perlawanan dalam pilihan raya tu dah habis. Cerita pilihan raya dah habis. Gaduh pilihan raya dah habis. Sekarang tiba waktu nak pergi untuk apa? Membina balik negara. Mentadbir negara. Memastikan rakyat cukup makan. Memastikan rakyat dapat kesejahteraan. Tetapi apa yang ada satu lagi parti tak boleh nak move on, tuan-tuan. Iaitu mereka mengatakan, tak ada, kita ni yang lebih berhak menjadi kerajaan. Walaupun kerusi mereka tu paling sikit, tuan-tuan. 70 kerusi. Yelah, lebih banyak lah daripada Barisan Nasional, tetapi lebih sikit daripada parti yang utama, iaitu Pakatan Harapan. So, bila mereka sebagai parti yang kedua, kita kata, kedua selepas Pakatan Harapan, tetapi nak demand seolah-olah dia yang lebih layak berkuasa. Kerana dia kata apa? Kami ada SD. Yang ni saya nampak ramai, even pegawai kerajaan sendiri tak nampak benda ni. Yang kita tengok undi di dalam askar, undi di dalam polis, masih lagi kecil. Kerana dia kata bahawa ini momokkan yang telah berjaya diletakkan, diracuni oleh virus Perikatan Nasional. Saya panggil virus Perikatan Nasional VPN, tuan-tuan. Virus Perikatan Nasional VPN. Okey, #VPN boleh tak? Virus Perikatan Nasional. Mereka lah yang telah berjaya meracuni pemikiran. 33 bulan mereka memerintah. Dia kata negara kita akan hancur kalau memerintah Anwar Ibrahim pakai skirt pendek. Nanti kafe lah kita, liberal lah kita, sekular lah kita. Dia tanam dengan orang kata pemikiran bahawa negara kita ini akan hancur, tuan-tuan. Jadi bila kerajaan ini ditakbir oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim nak melangkah ke hadapan, nak membawa orang kata negara yang lebih baik, nak membawa ekonomi yang lebih baik, tersekat kerana apa? Virus VPN ini masih ada di dalam pegawai-pegawai kerajaan. Bukan semualah, pegawai-pegawai kerajaan yang merasakan virus itu masih melekat dalam diri mereka. Dia kata inilah virus yang kerajaan yang cuba menghancurkan kita. Padahal kerajaan ini yang cuba menyelamatkan negara kita. Mereka sakau, mereka ambil duit kita. Mereka rosakkan setelah buat darurat. Dia ambil duit kita, letak sana, letak sini. Atas tujuan apa, tuan-tuan? Mengkayakan diri sendiri. Anak kaya, menantu kaya, adik-beradik kaya, company kawan-kawan semua kaya raya. Rakyat semakin susah sehingga kerajaan terpaksa berhutang 1.5 trilion. Yang kena ditanggung oleh siapa?
Kerajaan yang ada sekarang nak selesaikan. Tetapi apa yang virus-virus ini bagi tahu kepada pegawai-pegawai kerajaan? Tak. Itu semua DAP, itu semua liberal, itu semua sekular, itu semua kafir. Ini yang dia orang mainkan. Tetapi hakikat sebenarnya VPN, virus Perikatan Nasional ini, VPN ini yang merosakkan, yang menghancurkan pemikiran rakyat sehingga rakyat kata, ya, lebih baik kita tumbangkan kerajaan ini, tuan-tuan. Pemikiran sebeginilah yang akan akhirnya